Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kita ambil attendance, kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala al-mursalin ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okey, alhamdulillah sementara menunggu rakan-rakan anda masuk, kita ambil attendance dulu. Baru 29 orang Okey, Umi Rahana ada? Umi Rahana ada. Tuan Muhammad Farhan Ada, saya semua. Okey. Tuan Muhammad Farhan Ada sir. Okey, Tan Mun ada. Siti Nur Syakinah, Maisarah. Ada, sir. Oh, tak suara. Okey, tak perasan. Okey, Syarif Azilah Ada, sir. mana? Okey. Rahana Abdullah Rahana Abdullah. Okey, Saya, ada sir. Puteri Aisyah Nordini. Saya, sir. Okey, Nurul Nasrin Nadirah. Nurul Nasrin Nadirah. Nurul Nasrin Nadirah. Belum masuk lagi? Okey, Nurul Nasrin. Oh, tadi dia pergi. Nur Fatihah. Nur Fatihah ada? Saya, sir. Okey, Nur Haris Muzammil. Ada sir. Okey, Nawal Muradi. Nawal belum. Okey, Zulfaqar macam dah tadi pesan. Ada sir, ada. Okey. Zamir Syauqi. Dah masuk Zamir Syauqi? Dah. Okey. Syahir Ramlan. Ada sir, ada. Okey, terima kasih. Nakib Isnin. Belum. Haziq Aknaf. Ada sir. Ada sir, ada sir. Siapa tu? Nur Harim Muzammil ke? Nur Harim Muzammil Ada boleh. sir, Haji Ahnaf. Mana Haziq Aknaf? Oh, okey. Hakim Zamtalani dah. Hakim Zamtalani belum. Tak ada. Tu baru masuk. Okey, nanti mana yang baru masuk tu maklum balik. Lalis Furqan, Izzat Daniel dah. Saya baru masuk sir. Aha, jadi. Ada sir. Okey, Izzat Daniel, Danis. Mana Danis Furqan? Okey. Ada sir. Ashraf Asmat, Ada sir, ada. Aiman Yasin, Aiman Mat Yasin. Ada sir. Okey, terima kasih. Adam Daniel Zakaria.
Saya. Okay, Zikri Muhammad Zani. Zikri. Belum, Zikri belum. Niza Bibik. Niza Bibik. Belum. Jadi, saya. Mana tak nampak. Okey. Irsyad Kimi. Oh, tadi. Saya, sir. Okey, Hairul Nisa. Dah masuk Hairul Nisa masih lagi. Hairul Nisa belum masuk lagi. Jual B dah masuk, Jual B. Dah, sir, dah. Okey, Izzah Khalidah. Saya, sir. Okey, Azim Rushdi. Ada, sir. Okey, Hana Syairah. Saya, sir. Okey, Arif Nakiuddin. Belum. Okey, Adini Hamidah. Tadi macam mau masuk. Dia dah tadi. Adini Hamidah dah. Belum masuk lagi. Okey, Anis Fahada. Saya, sir. Okey, Aisyah Razwan. Saya, sir. Okey, Ahmad Loman tadi mau masuk dia. Saya, sir. Okey, Ahmad Adham. Keluar masuk Okey, Adi Iskandar. Saya, sir. Okey. Okey, yang lain ada 9 orang tu. Apa-apa boleh update dengan saya. Sebab ada yang apa ni, Sir, saya Nur Nasrin dah masuk. Nur Nasrin. Sekejap. Okey. Siapa baru masuk tu? Tak perasan pula tadi. Cuba. Okey, yang lain lagi? Okey, tak ada lah. Okey, nanti lepas ni boleh update saya. Okey, jadi untuk hari ni Alhamdulillah, pertama sekali boleh nampak lah saya. Awas sangat tu. Boleh, sir. Okey, mana kerudung saya. Okey, jadi salam tu. Saya ada. Siapa tu? Arif. Arif. Ada problem ni. Biasa tu. Awak dah kelas tadi. Arif mana ni? Arif. Ayah Kudin. Okey, jadi untuk hari ni Saya ada, sir. Saya ada. Mama Fakrul Amin. Ah. Fakrul Amin. Macam detik. Dah detik dah. Yunisa ada, Yunisa baru masuk ke? Okey, Yunisa baru masuk. Okey. Okey, lain ada lagi tak? Tak ada. Okey, alhamdulillah sekali syukurlah kerana masih diberi peluang ruang untuk kita bertemu pada hari ini. So hari ni yang kita just nak habiskan chapter 2 sebab saya dah repeat macam kata chapter yang lepas saya repeat balik cerita Grandpa. So hari ni kita cuba masuk habiskan chapter 2 and chapter 3 kita cuba just overview saja tentang BJT. So saya rasa untuk 6 minit for 6 minutes video pre-class session tu sangat saya rasa sangat bantulah sebab graphical macam mana dia design and dia show up combination PN dengan N-type tu dalam bentuk kartun. Okey lah, saya rasa menarik lah supaya untuk anda mudah faham. Okey untuk zina diode saya rasa yang lepas kita stop dekat sini untuk zina diode yang lepas lah. Cuma untuk kita punya slide ni agak kurang lengkap sikit lah sebab
kalau tengok modul modul, so hari ni saya lompat-lompat sikit. Okay, boleh nampak modul. Ni modul saya dah share pada anda semua. Boleh nampak modul? Nampak je. Okey. Okay, apa yang saya nak highlight kepada anda untuk Zener diode. Zener diode sebab okay, ini kita punya overview yang lepas lah, yang saya dah share kepada anda. Iaitu kalau tengok kat sini kita dah go through rectifier, dan kat sini ada slipper and clamper. So macam mana? Lepas tu ada filter dan regulator. So kat sinilah ada Zener diode. Salam tu, baru masuk Hakim ada ke? Siapa tu? Hakim. Hakim sekejap. Ni sekejap lagi saya ni balik. Nanti tolong ingatkan saya. Okey. Okey, jadi di Zener diode. Dia mau masuk tu masalah ni. Hakim belum terlani tadi Betul. Sorry. Okey, jadi untuk ni saya overview lah apa yang kita dah discuss. So so kat sini diode Zener yang kita dah mana kita punya. Okey, ni diode Zener. Nah, lepas kita overview sikit lah apa function dari Zener diode. So ada 3 keadaan. So hopefully masih boleh ingat. Dan kat sini ada filter. Ni yang kapasitan. So hari ni kita cuba cover 2 benda ni lah, iaitu kapasitan and Zener diode. Okay. So kalau tengok pada kita punya ni kapasitor. So saya tak beri dulu ni. Saya go through pada Zener diode dulu, supaya orang boleh nampak lah. Okay, cuma untuk Zener diode slide presentation yang saya share ni hanya setakat ini saja. So tak ada orang kata contoh jalan kira lah. Sebab ni just penerangan, dan ini keadaan lah, kondisi yang lepas kita dah bincang. Kalau saya rasa kalau yang lepas saya ada tunjukkan lah. Kalau tengok lepas saya tak ingat satu kelas anda. Okay, ni yang lepas Zener diode, ringkasan yang saya boleh share dekat anda lah. Mana okay. Okay, ni yang lepas. So bila tengok balik, ni ringkasan lah. So hopefully ni you boleh take note supaya senang untuk kita punya discussion for this for today lesson. Dah masuk dah? Okay dah. 39 orang Okay, untuk hari ni untuk Zener diode, kalau tengok pada kita punya table ni tadi so ini kita punya table. Kalau tengok sini, kalau tengok you all boleh tengok selepas rectifier ada voltage regulator. So kat sini lah akan ada diode Zener. Boleh masuk tu kawan anda. Cik keluar ni. Dan ada load. Okay, inilah load anda. Dan untuk memudahkan kita punya ni, kebiasaan load kita adalah RL lah. RL. So kat sini ada sikit perkiraan yang you all kena buat supaya macam mana nak kira. Sebab sini ada wujudnya VZ.
dan adanya IZ. Kat situ kita punya fokus lah untuk hari ni. Dah masuk belum rekan anda? Kalau saya tak klik tak masuk. Okey, cuma dalam slide tak ada lah detail kita punya apa ni, cara kaedah pengiraan. Cuma apa saya nak anda boleh tengok pada dia punya modul. Modul. Okey, kalau tengok modul ni, Zener Diode as a voltage regulator. So boleh tengok boleh kat sini. Okey. So tak boleh. Tak boleh. Patut boleh. Ini apa lah. Tak boleh tak. Okey, tak apa. Okey, kalau tengok sini Zener Diode voltage regulator. So ini ringkasan lah bagaimana function Zener Diode as a regulator So boleh ingat balik block tadi. Two last block in the power regulator. So ini block power regulator kita. Ni kita start dengan transformer, rectifier, bridge ke, capacitor tap ke, atau half wave ke. Lepas tu kita ada filter. Okey, filter ni, kapasitor ni saya buat second half. Okey, next saya lompat dulu Zener Diode sebab ni lebih mudah compare dengan kapasitor. Kapasitor ada tricky sikit formula dia. Sebab tu saya tak apalah, kita go through Zener Diode dulu, lebih mudah sikit lah. Okey, so untuk Zener Diode, okey, ini kita punya ni, dan ini ringkasan, ni dah potong lah. So kalau tengok pada sini V1 ya. Kalau tengok sini V1 kita ni okey, ini dia terus potong je, dia terus potong saja. So tak ada block. So ni nak memudahkan kita punya pengiraan. So ni adalah kita punya block regulator. Ni regulator and load. Ni regulator and load. Sebut regulator, actually the analysis of regulator itu two step. Okay, ada dua step. Tak keluar lah kau. Tak keluar. Tadi okey. Tiba-tiba tak keluar. Sabar je lah Okay, so ada dua step kat sini. So dua step. Buat bulat tak boleh Ustaz? Tak boleh. So dua step tak boleh. Dua step tak boleh. Okay, ni step pertama. Step pertama. So based on step pertama, ini jalan kira yang you kena buat first step. Ni just nak evaluate atau nak validate, ataupun kita nak tengok kondisi Zener Diode tu dia off or on. Okay, so kalau tengok ni rumus apa ni? Dia boleh bantu. Pernah jumpa ni Torita ni. Rumus apa ni? Voltage division. Okay, terima kasih. Voltage division atau voltage divider lah. So kita punya fokus kat VL. So RL kita akan ambil divide by the total resistance that occur in the circuit. So times V in. So itu saja rumus ya. So sepatutnya you dah familiar lah. Sebab ni voltage divider. Okay, apa yang you kena buat adalah untuk kita punya evaluation First kita nak tahu kedudukan apa ni, dia punya kondisi diode Zener tu on ke off. So kat sini itu yang kita tengok.
Sebab yang lepas yang saya dah discuss ni kan, dia ada kondisi lah, V out tu jadi apa. Ini without V load, betul. So without V load, tapi sebenarnya sama je, sama. Maksud dia kalau tadi V in greater than Vz, dia akan jadi macam ni. Kalau V in less than Vz and V in greater than Vd, dia akan off. Kalau V in less than Vd, dia akan equal to Vd lah. Ataupun V out equal to Vd. Ini without load. Tapi dengan load, untuk voltage regulator, tak apa, jangan confuse. Dia hanya tambah load saja kat sini. Dia hanya tambah load saja. Ada tambah load kat sini saja. So you tak perlu pening kepala. Yang penting guna rumus voltage divider. Okay, first step, apa yang kita nak tahu adalah ni lah. Contoh yang saya boleh ambil mudah adalah kita punya example dalam nota ni. Okay, ni contoh example yang ada. Okay, tadi dia kata dia suruh kira dulu. Sebab soalan dia suruh kira VL, VR, IZ and PZ. So tu yang untuk dari sini. So mungkin formula yang you kena ingat selain V equal to IR, ni paling basic lah. Kalau budak pelajar mekanikal pun boleh hafal. Elektronik ni bukan takat V equal to IR, you kena hafal P equal to IV. Tu second part. Mungkin salah tu the common formula yang you all wajib kena hafal lah. V equal to IR, P equal to IV. Power equal to current time voltage. Okay, kalau tengok step 1, dia kata apa tadi? Step 1. So kita kena cari VL. So VL dalam rumus ni RL 1.2K divide by the total resistance 1.2K times 1K times tadi tambah ditambah add plus 2 time V in 16 volt. So you boleh kira lah menggunakan kalkulator. Berapa dapat VL. Kalau kira 1.2 bahagi 2.2 darab 16. So 8 kurang 8.73 volt. Okay, ini VL. Okay, tu first step. So dah dapat lah VL. So VL equal to 8.73 volt. Ada masalah untuk first step Okay, senang, simple kan? Simple je. Okay, so the second part yang tengok balik formula ataupun kita benda-benda modul. Sebab dalam ni part ni dalam modul tak ada. Okay, kita kena tengok dua kondisi lah. Kalau tadi FVL equal, tengok kondisi sekiranya VL greater than VZ, diode zero on. Sekiranya VL less than VZ, diode off. So tadi jawapan kita. Okay, sekarang isunya VL 8, VZ 10. So VZ lebih besar daripada VL. VZ lebih besar daripada VL. So VZ lebih besar daripada VL. So dari sini adalah off. Okay, VZ lebih besar daripada VL. So maksud dia off. So actually kalau you tengok dekat formula yang sebelum ni, dia share sama je. Maksudnya kalau VZ lebih besar daripada VN, dia off. Kau tengok sini dia off lah. So tengok balik off. Ni kalau on, ni kalau off. Okay, bila off dia umpama open circuit, open circuit. So samalah macam kita punya discussion. Sebab V in ni kalau VZ greater than V in. So kalau VZ greater than VL pun sama. So rumus ni boleh pakai jugalah. Rumus boleh pakai. So dia open.
kita open. Without load and with load sama formula. Saya just compare kan lah supaya you nampak formula dia. Okey, bila off you lukis balik lah Lita untuk memudahkan pengiraan kita. Mana tu ni? Mana? So kita tahu dah VZ greater than VL. So diode Zener diode okay, Zener diode off. So bila off, dia lukis balik lah dia punya circuit nak mudahkan kita punya apa ni, uji kaji ataupun evolution penyeraan. So ni VL kita. Okay, dia kena open macam ni lah. So ni 1K, so ni 1.2K. So ni 16 volt. So second part adalah cari VR. So cari VR cari VR. So soalan kedua adalah VR. VR kat sini VR plus minus VR. Okey, bila dah macam ni, kita dah tahu bahawa diode ni off, betul? So bila diode ni adalah off, so kalau tengok balik pada kita punya circuit, yang circuit ni lah, so kita boleh kira lah di mana VR. You boleh buat hukum ohm, analisis, apa ni, mesh analysis, ataupun you nak buat apa ni, mesh ataupun loop analysis. Itu pulang lah, ikut mana yang mudah. Tapi kalau dalam modul dia terus kalau tengok dalam modul dia ada formula. Tapi bagi saya lah, dia tak perlu hafal formula ni. Ini hanya ni letak pembagi voltage lah. Letak pembagi voltage. Sorry, ni bagi current, ni bagi voltage. So kalau tengok ni V equal to IR, ini adalah V equal to ni voltage divider lah. So sama. So guna balik pakai balik formula yang kita dah belajar sebelum ni lah. So based on kita punya tu, kita dah tahu lah VR kita berapa. Ini VR equal to, buat bagi buatan balik lah, sebab ni kita punya lita. So R plus RL times Vin. So tadi 1.2K, so ni sekarang 1K plus 1.2K plus 1K 16 volt. So jawapan dia, boleh kira balik lah jawapannya yang aku dapat untuk calculator lah. So 1 bagi 2.2 times 16, so 7.27 volt. Okay, itu untuk VR. And Isaac, okay, Isaac berapa Isaac? Isaac ni berapa? Ada siapa nak bantu? Isaac. Okay, ni dah step kedua. Ni step kedua. Yang VR ni, step kedua. Okay, Isaac berapa Isaac? Ada seorang? Siapa tadi? Kosong. Okey, kenapa kosong? Open je ke? Cuba open. Okey, macam air. You tak payah pening kan. Kalau longkang, you pecahkan longkang ni, laluan tu terputus. Air boleh mengalir tak? Tak. Kau pun tak mengalir ya. So dia akan pergi arah sini. Bukan boleh melimpah kalau tak ada laluan lain lah. Kalau tak ada laluan lain, sekarang dia ada laluan lain. Laluan dia akan pergi sini lah. Daripada pergi sini, tak boleh lalu, baik pergi sini. So Isaac equal to
0 M. 0 M So PZ apa PZ? Kalau IZ kosong, PZ apa? Kosong. Kosong watt. Okay, dah selesai. Allah. Okay, itu sajalah untuk diode Zener. Okay, ada persoalan? Kita tak juga. Next. Nanti dulu. Ini circuit lengkap dengan filter, dengan ni complete lah dulu. Sebab kita tak bagi filter lagi. Ni bonus untuk filter. Okey, boleh untuk diode Zener. So boleh rujuk modul Boleh rujuk modul yang saya dah bagi. So sebab memang kita akan guna dua-dua lah. Sebab ada kekurangan sikit kat situ. Okay, untuk filter. Okay, untuk filter So okay, dia tengok balik. Tak pergi padam Okay, tak apa lah. Nanti saya save lain benda ni. Okay, kalau tengok regulator provide constant desired output voltage. Ni kita punya target lah. Dia nak provide constant. Maksud dia lepas regulator dia terus orang kata line straight. Sebab tu yang last kita dah belajar. Ni nampak? Dia straight. Betul? Dia straight dia potong. Sebab tu dia digunakan lah dalam regulator. Okay, itu regulator. Rectifier kita dah discuss. Itu regulator. And kita patah balik sikit, iaitu filter. Okay, filter. Hopefully ingat bila sebut power supply regulator, atau nama ringkas tadi power supply regulator lah, atau voltage regulator. Voltage regulator ni pula power supply lah, complete set. So ada transformer T, R, F, R. T, R, F, R. Senang apa ni? Load ni confirm kat ujung lah. Tujuan terbalik pula T, R, F, R. Transformer, rectifier, filter, regulator. Ni circuit bagi saya wajib hafal lah bagi pelajar elektrik. Tak tahu macam buat malu lah. Okay, filter. Kita dah tahu tadi rectifier. Untuk rectifier dia ada macam ni. Dia ada boleh besarkan, dia besarkan ataupun dia shift up, sama ada ke atas atau ke bawah. Okay, itu rectifier. Untuk filter, okay, apa tugas filter? Dia nak smooth out ripple voltage. Sebab after kita keluar daripada rectifier, voltage still masih ada ripple. Masuk ripple ni dia berlekuk ni. Kalau tengok sini ni berlekuk ni. Ni berlekuk, ada lekuk, ada lekuk, ada lekuk, ada lekuk. So ini kita tak nak. Sebab apa tak nak? Sebab target kita adalah nak macam ni. So ini nak, ini nak, ini nak, ini nak. Line atas ni nak. Yang ni kita nak. Ni kita nak. Ni kita nak. Ni kita nak, kita nak. Kita nak, kita nak. So yang ini kita tak nak. So apa saya nak buat? Itulah tugas filter. Hanya menggunakan kapasitan. Kapasitan So tu kapasitan. So kapasitan okay, ni dia punya just orang kata basic background lah. Apa itu capacitor filter? So dia eliminates the fluctuate yang ripple in the output voltage to produce a constant DC voltage level. So asalnya macam ni. Kita punya voltage wave, output wave. Sekejap ada orang call Mami. Assalamualaikum. Saya tengah kelas ni. Kenapa?
Ha. Ha, boleh. Hmm. 1, 2. Sekejap. Sekarang ada 1, 2, 3, 4 je kan? 5 tak ada. Jangan. Kalau kat duplicate, 1 untuk 1, yang second untuk 2. Tapi ada 4 pula. Ada 4 benda kan? Betul. Boleh juga macam tu. Cuba test dulu. Saya pun yang kat saya tak baca lagi sebab saya pun tenggelam. Jadi saya faham kan. Okey. Okey, sorry pernah biar call. Okey, tu target kita. So kita guna kapasitor. So kapasitor ni function dia. Ini dia punya komponen. Dan you boleh tengok okay, ni diode. Ni adalah kita punya rectifier. So ni function rectify. So lepas keluar kat sini, ini kita punya graph output wave. Okay, waktu dia buat rectify, waktu negatif dia akan buang. Sebab apa? Diode. So apa yang kita nak, waktu negatif ni still ada voltage atau ada current. Sebab tu kita supply ataupun kita letak put in kapasitan. So kapasitan waktu positif wave dia akan charge, manakala ketika negatif wave dia akan discharge. Dia faham? Ketika dia positif wave, ni positif, dia akan charge. So voltage VC tu akan meningkat lah. Daripada 0 sampai lah maksimum sampai Vin. Benda tu kejap je. Dia akan, so maksimum VC yang dia akan capai adalah equal to Vin. Sebab kan parallel kan. Sampai maksimum. So selepas dia start drop. Ni tengah-tengah ni tengah-tengah. Saya buat potong macam tu pula. Ketika tengah-tengah ni, okey, ketika tengah-tengah ni, okey, ketika ni voltage drop. Betul? Sedangkan VC dah equal to Vin. So kat situ dia dah start. Tadi dia accept the current. Sekarang dia pula deliver the current. Dia keluarkan. Dia dah drop tu, dia start. Sebab dia dah VC ni maksimum. Ketika dia nak start drop, sebab ingat ni frekuensi ni berlaku dalam keadaan cepat. Ni time ni selalunya cepat. Dalam millisecond. Cepat lah. Bukan second millisecond. Dia boleh bayangkan lah. So dia discharge. So bila dia start accept, bila dia start drop, dia akan charge pada VL. Sebab tu dia punya graph output wave dia start macam ni. Start nak turun je, okey, dah kapasitor akan discharge. Dia tak terus jatuh, tapi VC akan supply sikit. Tiba-tiba masuk ni pula, akan naik balik. Ini wave kita ni lah. So begitulah kita punya output. Okay, boleh nampak kenapa dia boleh berlaku macam tu. So ini ketika kalau tengok pada ni, okay, ketika ni adalah kapasitor sedang discharge. So dia akan keluarkan current lah. Ni ni. Tu maksud dia. So sebab itulah graf dia akan jadi. Okay, ni kalau half wave. Half wave macam ni. Kalau full wave, lebih rapat lah dia punya tu. Dia akan jadi macam ni. Lebih rapat sebab apa? Asalnya macam ni. Sorry, macam ni. Ni asal dia. Okay, ni asal.
Nampak So tu kita punya ni lah, kapasitan. Okey, ni yang diterangkan. Cuma kat sini dia ambil second model lah. Second model. So bila second model you kena tolak VD lah, 0.7. So apa yang saya cakap ni, ni lah. Ketika dia drop and ketika dia negative wave, dia akan discharge. Ni saya dah bincang ni discharge ni So saya dah tunjuk tadi pada circuit sebelum ni, discharge. So slide ni menunjukkan lebih detail lah apa yang kita cakap. So itulah fungsi kapasitan. So first, ketika dia meningkat dia akan charge. Ingat, dia akan charge pada V peak. So bila dia detect current drop, sebab tu function kapasitan dia akan discharge. Dia akan pula supply. So dia boleh jadi penerima current dan dia boleh jadi supply current. Itulah kapasitan. Sebab tu dia tak terus jatuh graf dia, dia ada state tu. Okey, boleh untuk filter kapasitan. Ni dia punya ni lah. Boleh saya. Boleh Okey, ni dia punya penerangan kenapa dia boleh jadi macam tu. Dan bila dalam keadaan laju, okey, ni dia boleh dia tak nampak lah benda tu. Kita akan nampak macam tu lah, just ripple simple lah. Okey, macam tu je lah. Okey, ini untuk half wave. Boleh nampak dia punya cerun tu lebih, orang kata lebih tajam lah compare dengan kalau full wave. Sebab full wave dia double, dia ada kat sini kan kalau full wave. So dia lebih kecil dia punya nilai tu compare dengan benda ni. Okay, jadi same slope capacitor discharge rate. Okay, jadi dia punya slope tu kalau tengok sini rate tu kurang, cuma time tu yang lebih lama kalau untuk half wave. Sebab dia akan depend pada nilai kapasitan. Okay, so nilai kapasitan lah, berapa kapasitan dan frekuensi. Yalah, makin halus frekuensi, makin sikit lah kapasitas dia charge dengan charge. Okay, tu. So untuk slope dia sama je. So slope ni dengan slope ni dia punya nilai dia sama, cuma tempoh saja ini lebih lama daripada yang ni full wave. Okay, so fully frekuensi, kapasitan, time tu you all boleh aware lah dengan tu. Okay, ni yang jadi satu part dalam kita punya for this topic lah. Sebab kalau tadi diode Zener you ada formula voltage divider, simple lah. Itu satu. Dan kedua, based on result of voltage divider, kita boleh justify which is diode Zener is on or off. Kalau on, kita boleh buat voltage divider macam biasa. Kalau off boleh buat voltage divider macam biasa. Kalau on, kita boleh buat mesh analysis ataupun node analysis. So itu tak ada masalah. So hopefully itu clear tentang ni. Okay, itu diode Zener. So untuk kapasitan diode, kapasitan filter, ni yang you all kena tengok balik. Sebab untuk formula dia ada lebih kurang 3-4 formula kat sini. So boleh tengok kita punya rumus ni. Okay, kat sini ada beberapa parameter yang you kena aware. First adalah VRP, V ripple peak to peak ni. V ripple peak to peak. Maksud dia apa? Kalau sini ni ripple peak to peak ni. Peak to peak, daripada peak bawah sampai peak atas lah. So peak to peak yang pertama. Ni rumus pertama yang you kena tahulah dan hafal. Okay, IDC adalah DC load current. Current yang mengalir kat sini, load IL. So IL ataupun I output
DC. Okay, and the next divide by F not C. F not C, F not tu adalah kita punya frekuensi frekuensi output. So untuk full wave kita kena darab 2 kalau full wave. Kalau half wave just F sajalah. So F not equal to F in, dan kapasitan adalah nilai kapasitan tu lah. Tak apa, nanti ada soalan, ada example nanti next kita tengok. Okay, itu rumus pertama. Ni rumus ke okay, untuk rumus ni saya tinggalkan dulu. Ni ada rumus kedua yang you akan guna nak cari I not DC. I not DC So ni I not ni nak cari berapa nilai I not DC. Dan ketiga adalah voltage DC for output. Ni for output ni output ni, nilai output dia. V output dan untuk DC. So V peak. Okay, V peak right. Ripple voltage ni adalah yang ni. Maksud dia berapa nilai positif kat sini, minus by yang kita dah kira tadi, yang first. Okay, senang ada contoh baru nampak lah. Okay, kita dah ada lebih kurang 3 rumus. Okay, contoh soalan kita boleh discuss. Okay, dia beri nilai C, dan dia beri nilai apa tu, load current IL dan dia mention use second pressure model for diode. So bila sebut second pressure model, confirm ada VD equal to 0.7. Terletakkan kepala lah. Okay, soalan dia first dia suruh tanya, dia mention ni soalan pertama VRP, yang kedua average value of V naught. Ni soalan yang kedua. Okay, kita ada rumus tadi. Apa rumus tadi? Dia suruh cari nilai VRP, output ripple. So R ripple peak to peak. So kalau tengok pada rumus tadi, equal to I not DC I not DC divide by FOC. Okay, dia dah beri nilai apa ni, IODC 0.1. Okay, frekuensi output tengok if F in. Dan ini adalah full wave, betul? Ini adalah bridge full wave. Circuit dia ada full wave. So nilai F not equal to 2 times F in. So kat sini 2 darab 50 Hz lah. 50 Hz input dia 50 Hz. So dapatlah 100 Hz. Okay, so yang pertama 100. Dan nilai kapasitan berapa? Okay, 1000 microfarad. So boleh kira-kira kalkulator, dapatlah nilai 1 M pula, 1 volt. 1 volt 1 volt. Okay, 1 volt. Okay, ini soalan pertama selesai. Ada masalah nak jawab? Simpan jangan. Okey, soalan kedua. Dia minta cari average value of V naught. Okey, dia sebut average value sebab ingat dia kenapa dia mention average value. Bila sebut average value sebab sekarang kita punya output still ripple. Macam ni ripple.
So bila sebut ripple, kita tak ada cakap dia tak ada satu nilai fix, sebab dia berubah-ubah kan. Sebab tu kita panggil average value. So sebab tu bila sebut DC ni, ni adalah average value. Average value ni adalah V0 di sini. Bila sebut DC tu maksud dia dah ambil mudah ni. Ni average. Orang kata dia dah ambil kira antara nilai graf ripple ni. Ni ripple kita. So nilai ni berubah, tak fix. So BDC ni dia dah orang kata average. Ni adalah average value for V0. Okay, kita akan guna formula ketiga lah. So sekarang dalam formula ketiga ni, ni dah selesai. Sebab tadi kita dah buat ni. Tu dah cari 1 bagi 2 0.5. So sekarang nak cari nilai V peak rectangular. V peak rectangular. Okay, berapa nilai dia? Okay, first kita tengok kita punya input adalah, okay, ni selalunya nilai 240 ni. Ingat 240 ni adalah kita punya AC. Ni adalah AC. So dalam konteks kita cakap V peak RMS. RMS ni adalah kita punya apa ni, ratio lah. Ratio untuk nilai peak bagi AC, iaitu 240 VRMS. So kalau tengok pada formula tadi, kita nak cari V peak. So V peak, so apa yang you kena buat, first kena cari dulu lah nilai V2 RMS ataupun sekunder RMS. So tengok ratio dia 21. 20 nisbah 1. So kita tahulah 240 divide by 20. Sebab ni 20, dia ni 1. So dia drop down, dia drop, dia dapatlah nilai 12 VRMS. 12 So kat sini V2 equal 12 VRMS. Okay. Dan kat sini okay, the second yang you all kena buat adalah, kita dah dapat nilai VRMS. So tengok balik formula ni VRMS, ni VRMS. Dah dapat VRMS. So sekarang kita nak cari nilai V peak. V peak. Sebab V peak ni actually ni lah, VRP ni peak. Ni formula dia. VR peak actually equal lah, berapa, maksud dia berapa nilai tu kita nilai dia sama. Okay, formula. Okay, ni VR peak ni adalah peak yang sini. Hopefully you, sebab sekarang kita tak kira lagi diode, nanti dulu. Sebab tu sekarang baru nak cari VR peak dulu. VR peak So kalau tengok VR peak berapa nilai ke tu, saya guna rumus ni. Ni guna rumus yang keempat. Ni Ni rumus keempat. So rumus keempat. Okey, rumus keempat untuk cari VR peak ni. Okey, VR peak. Kat sini terlampau banyak istilah. Itu yang saya takut confuse tu. Okey, untuk input untuk input selalunya kita memang ambil VRMS lah. Maksudnya ratio on sinus. Ni VRMS. So ini memang maksud dia peak tu adalah nilai 240 adalah nilai peak VRMS. Yang nilai ni 240. So dipanggil VRMS, tu yang pertama. So bila input samalah, input samalah. So ini output kita, input pun ada juga VRMS. Kat sini kat sini. So dekat V2 ni masih macam ni.
Masih macam ni maksudnya keluaran dia masih macam ni. Keluaran kat sini. Sebab dia belum rectify lagi. Belum rectify. So V2 masih macam ni. So sebab tu dipanggil nilai VRMS. Sebab dia masih AC. Bila AC dipanggil VRMS. Okay, itu yang pertama yang hopefully you jangan confuse lah. Sebab ini banyak term sikit. Okay, first dah dapat nilai input kat sini. So kalau maksud dia kat sini dah adalah V2 ni adalah nilai Vin bagi kita punya diode ataupun rectifier dengan ni lah. Okay, second okay, dah dapat nilai ni. Okay, kita kena cari dapat nilai VR peak VR ripple ripple. Ni adalah nilai peak selepas rectify. Nilai peak selepas rectify. Boleh faham? Dekat sini masih dekat sini masih AC. Tapi selepas diode, selepas ni kat sini, dari titik ni dengan titik ni dia dah rectify. Betul? Dia macam ni. Tu yang dipanggil VR peak. VR peak ni mana ni? VR peak ni. Okay, kat sini yang ada sikit takut you confused lah. Sebab rumusnya untuk VR peak, untuk sine wave, untuk sine wave, untuk sine wave set tu times VR VR RMS. Maksud dia VR yang selepas rectify itu untuk sine wave. Kalau untuk rectangular kalau triangular kalau triangular triangular VR selepas rectify peak to peak tu set 3 VR RS. So rumus yang keempat ni tapi nak mudah untuk sine wave set 2 lah. Untuk triangle yang set 3. So tengok rumus kita balik. Sorry, ini kita ambil kita ambil kita punya input adalah ni. Sekejap Okay. Ada orang datang. Okay, jadi ini sine wave. Kita ambil sebab kita ambil nilai ni dalam bentuk sine wave. So bila sine wave kita guna rumus set 2. So tengok balik formula. Ini adalah kita kena cari rectify peak dulu selepas rectify So berapa nilai peak dapat rectify adalah VR peak set 2 dengan kita anggarkan bahawa formula ni ataupun input kita adalah sine wave. Sebab tu set 2 times 12. So dapat berapa? Set 2 darab 12 lebih kurang saya tengok dalam kira saya 16.97 volt. 16.97 volt 16.97 volt. Okey, boleh? 16.97 volt. Okey, ini baru dapat nilai rectify. Boleh faham nilai selepas rectify. Okey, di second part barulah nak kena cari nilai peak. Peak ni rectify peak. Ni nilai V peak rectify. Peak rectify takut you confuse ni. Ini dalam ni ini masih dalam VRMS. Okey, ni peak selepas kat sini. Okay, kat sini yang you akan tengok rumus kalau kita sebabnya ada dua diode dan dia suruh guna
second approximation model. Maksud dia second model power diode. So maksud ni 0.7. Maksud dia apa? Setiap kita punya kata kita punya apa? Loop ataupun signal ni, wave ni, half wave, first wave, second wave, dia akan drop 0.7 sebab dia kena lalu dua active weight diode. Betul eh? Hopefully you masih ingat lah yang kita dah discuss untuk full wave. Untuk full wave, kalau tengok full rectifier ni ni ada dua diode. Setiap cycle akan ada dua diode. Satu, dua. Untuk positif, negatif, satu, dua. So akan ada dua diode aktif. So kat situlah kaedah tu ataupun rumus tu diguna pakai. Jadi faham? Tadi baru kita dapat VRMS. Tadi baru dapat nilai VRMS, VR peak to peak. So the next kita kena dapat the final lah, nilai V peak atau V peak DC tu, V peak rectangular. So V peak rectangular equal to 16.97 minus 1.4. 0.7 saya tu tambah lah mana. So you kira dalam kalkulator. Hopefully you all kira lah. Saya pun kira ni. Dapatlah jawapan 15.57. Okay, ni baru dapat yang ni. Nampak? So kat sini ada beberapa step tu. Yang pertama nak cari nak cari VR peak, VRMS. Kedua nak cari V peak rectangular. Yang ketiga baru dapat VDC. So tadi dah dapat berapa? 15.57. So kalau ikut guna formula ni 15.57 tolak VR peak to peak tadi berapa dapat? 1 volt kan? Tadi ni 1 volt. Kita kira tadi. So 1 volt. So 1 bagi 2 0.5 lah. So dapatlah jawapan 15.07 volt. Okay, ni boleh tak apa, you all boleh tengok dalam kaji untuk memudahkan kita punya kefahaman lah. Dia agak berliku sikit, sebab tu saya pergi second part untuk terangkan. Sebab diode tu lebih mudah lah. Sebab tu diode ni lebih mudah. Okay, ni contoh yang full lah. Boleh buat. Saya rasa dalam modul ada. Sebab dalam modul dia mention dia punya answer jawapan dia. So answer 5 volt. So dia minta tanya apa ni. Ni better lah you untuk kita tengok balik. Assume the voltage drop of diode equal 0.7. So maksudnya sama lah, dia kena guna second model diode. So 5 volt dia minta tanya apa ni, determine V out, the value of the ripple voltage and the filter output, and RS. So ada 3 parameter yang diminta. 3 parameter. Yang pertama V out, yang kedua ripple voltage at the filter output, at the filter output kat sini. Ni filter, and RS, berapa nilai RS. So kat situ yang you kena tengok balik lah. Ni boleh cuba buat kira-kira lah bagaimana nak buat formula ni. Ini yang tadi kita buat. Ni yang first ke second. Ni yang first diode. Okey, soalan yang ni dia minta. Okey, ni yang A ni dah buat tadi untuk diode. Yang B ni dia suruh tukar part A dengan RL 3K. Ni lah RK. So dia berubah lah. Kalau A tadi tu kita punya diode tu off, yang ni akan jadi on. Sebab tu nilai IZ dengan PZ tu ada voltage. So boleh cuba-cuba untuk modul. So saya rasa modul saya dah upload
hopefully you all tengok lah. Jangan tak tengok pula. Sebab mungkin saya akan maklum test bila nak buat. Ni dah minggu 6. Dah minggu 6 So tak 7, 8 cuti tengok saya akan maklum lah. Prepare lah. Kemungkinan memang sampai PJT je kot. So tengok dekat modul lah tu, modul. So kat modul lah dah ada ni ni application ni chapter 2 kan. Okay, chapter 2. So boleh tengok kat ni chapter 2. Chapter 3 pun saya dah upload dan ada buku. Ni complete buku, sangat bagus lah untuk all study. Buku ni yang saya share ni lah. Ni actually kita punya guide lah. Ni actually bagi pelajar degree dia akan ambil sebagai main reference lah untuk dia punya kelas. So sebab tu bagi all pelajar diploma mungkin agak hard to discuss atau dia memang detail lah, cukup detail. Okay, tu untuk chapter 2. Sekejap lagi tak untuk chapter 2. So nanti ni boleh cuba jawapan ada dekat dalam nota. Boleh try and error lah. And the last adalah untuk chapter 2 adalah voltage doubler. Voltage doubler ni dia just tengok untuk positive cycle dengan negative cycle apa yang berlaku. So untuk untuk voltage doubler, nama pun doubler. So dia double kan. So connectionnya ada C, ada 2C, C1 and C2. Okay, jadi connection dia betul dia patutnya positif. Cuma dia punya formula tu terbalik. Patut macam ni lah. Okay, untuk positive cycle, ni akan aktif, ni akan aktif, ni akan aktif. Non-conducting lah, akan open. So kat situ bila dia orang conduct, shuts off. So bisa charge. So ni akan charge. So ketika ni output tak ada lah, sebab putus. You faham? Output tak ada. Tapi ketika nama pun doubler, so kita tengok apa function dia. So nanti tak ada untuk half cycle, untuk positive cycle output akan kosong. Tak ada lah, sebab tak ada. Tapi bila dalam negative cycle, output dia akan jadi double. Sebab apa ni double? Sebab ni negatif. Okay, ni kita punya rumus. Okay, ni dia dah charge VM. Dan bila ni non-conducting, dia akan open. Ni VM, ni pun VM. So ini yang akan charge jadi 2 VM. Ni nampak node ni dengan node ni. So node ni positif negatif, positif negatif. So ni VM plus VM. So dapat 2 VM. Node ni dapatlah VC equal to VC2. Betul positif minus sama. Node yang sama. Ni node sama ni node yang sama ni. Ni node yang sama. Tak ada apa-apa, kira node yang sama. So ni positif. Sebab tu dia sama je, positif. So sebab dia double. Sebab tu dia namakan voltage doubler. Boleh faham voltage doubler simple doubler ni. So dia just naikkan lah, ganda kan. Nilai tu dapat 2M, 2 VM. Okay, tu selesai lah untuk chapter 2. Okay, izinkan saya untuk masuk chapter 3. Sebab just simple chapter 3. Memang saya akan overview chapter 3 ni based on video yang saya share. So simple, saya rasa tak terlampau orang kata ni sangat lah. But chapter 2, for the last chapter 2, you ada banyak sikit formula. Yang pertama, you ada Zener diode as regulator. So yang formula yang terlibat hanya voltage divider. Dan second adalah kita punya capacitor filter lah. So kat situ ada 3-4 formula yang you kena aware. Okay, tak apa.
you boleh cuba dalam apa ni, dalam modul tu. Sebab dalam modul ada jawapan tu, panduan lah untuk you buat. So untuk second session ni, untuk BJT tak ada formula yang saya nak share, simple saja. Ada pun masuk current, keluar current tu je. Pada node yang sama, current yang masuk adalah equal to current keluar. Saya rasa tu Tolita you dah belajar. So simple lah. Sebab tu untuk BJT ni saya tak nak pergi detail sangat. Okay, ini structure for BJT. Nama pun BJT, bipolar. Bi tu apa? Bi tu maksud dia apa? Ada dua kan? Ya, betul. Cantik. Ada dua. dua. Baik. Thank you. Kalau diode, ni diode ni P-type, ini N-type. Betul So kita punya junction hanya ada satu saja ni. Ni. So ni namanya PN junction. So ini bila sebut bipolar, maksud ada two polar junction. So untuk transistor itulah membezakan diode. Kita tengoklah secara mudah. So kalau tengok sini, actually apa beza diode dengan transistor sebenarnya sama. You boleh nampak structure tu sebenarnya diode. Nampak ni actually diode. Ni diode, ni pun diode. Cuma dua diode digabungkan, dipertemukan dan ada satu connection B kat sini. Okay, so kat sini ni physical construction. Okay, ni PNP transistor. PNP transistor you tak perlu hafal kot. Dia sebut PNP, ni positif, negatif, positif. Sebab tu dia positif, negatif, positif. Kalau NPN, negatif, positif, negatif. So ni negatif, ni positif, negatif. Itu saja yang membezakan. Okay, sebab bipolar transistor basic connection tu junction lah. So dia ada dua. Dia ada dua, nama pun bipolar junction. So ni junction pertama, PN junction pertama, ni junction kedua. Simpang titik temu dia. So sebab tu dia panggil bipolar. Ada dua. So ada dua dan ada tiga connection. Okay, you kena aware lah. Emitter, collector dengan base ataupun CBE. Ni collector, base dengan emitter. Okay, tu yang paling penting lah. Okay, kat sini apa yang kita boleh nampak, ni dia punya physical construction. Ni dia punya two diode ataupun similar equation ataupun similar circuit for the transistor. Kalau kita ambil diode sebagai kita punya, dan ni dia belajar dia punya standard symbol. Ini pun sama, kita boleh hafal. Kalau masuk dalam, bila anak panah masuk ke sana, dia sama macam diode anak panah kan. So ni positif, negatif, positif. So ni adalah P and P. Kalau ni keluar, so ini positif, kompon ni positif. Sebab anak panah kalau ni positif kan, yang rucu tajam tu yang negatif. So negatif, negatif. So negatif, positif, negatif. Ni adalah NPN. So tak perlu hafal simbol ni. Just tengok arah orang kata error saja, you dah boleh tahu dah. Yang paling penting, base memang tengah-tengah. Base memang tengah-tengah. Emitter berada di error tu. Ni emitter berada error tu. Dan collector yang tak ada error. Itu saja yang you boleh compare lah. Okay, simple saja. Okay, ni structure NPN. Ni. So NPN, kalau tengok based on ni, kita tahu lah dia punya arah masuk dengan arah keluar tu macam mana. So kalau tengok situ, ni kita punya positif, minus. Ni minus, positif. Minus, positif. Okay, ni minus. Okay, ni kata junction tu. Ni emitter base junction. The next adalah collector base junction. Sebab tu dia panggil bipolar. Okay. Okay, dan dia carry hole and electron. Ni kita terpaksa apply balik lah kita punya knowledge about diode.
So actually emitter macam mana dia buat? Ada 3 jenis material ni. Okay, untuk emitter heavily doped. Maksud dia punya mix antara silikon germanium dengan arsenic atau any doped material sangat kuat lah. Dia campur dua-dua. Collector ni dua-dua moderate saja. Dia dop dan base dia dop sikit saja. Tu dia punya ni. Kalau ni tinggi doping, ini moderate. Untuk base dia slightly saya buat macam ni. Ada doping. Maksud dia dia punya material tu lebih banyak material silikon dengan germanium berbanding doped ataupun external material yang kita dop lah. Kalau ni kat emitter tu lebih banyak material yang luar berbanding silikon dengan germanium. Yang ni pula moderate tengah-tengah. Okay, boleh faham? Sebab itulah boleh jadinya NPN atau pin NP untuk transistor. Okay, ni operation NP. Okay, kita tengok pada NPN. NPN kita tahu tengok nak panah. Ni positif, ni minus, ni positif. So bila sebut NPN, kita tengok untuk dia operate, yang paling penting adalah untuk NPN. Kita boleh tengok sini, base emitter kena forward bias. Ni base emitter ni kena forward bias. Ni positif, ni negatif. So negatif kena sambung dengan ground, positif kena sambung dengan bateri. Sebab tu dipanggil forward bias. Manakala base collector kena reverse bias. So ni reverse bias. So ni kau tengok, sorry, ni pun positif ni negatif. Okay, ni negatif. So negatif dengan positif, sebab tu dipanggil reverse bias. Reverse bias reverse bias. Tu huli lah. So kalau tengok pada ni, kita ada dua input ataupun dua voltage input, iaitu VEE dengan VCC. Ni VEE dengan VCC. So ni VE. Okay, data ni sama je. Sama saja. Data ni kedua-dua sama. So ni cara mudah nak faham. Ni cara sebab ini positif dengan P untuk base emitter. Untuk base collector kena reverse. Nampak tu saja yang saya pegang. Yang penting base emitter. Itu untuk NPN. Untuk PNP, base emitter ni kena forward bias. Kau tengok sama je. Betul. NPN ke PNP ke, yang paling penting base emitter. Connection base dengan emitter wajib forward bias. So ini positif, ini negatif. So negatif kena dengan negatif. Ini positif, positif kena dengan, sorry, positif, negatif, positif. Betul lah. Positif kena dengan negatif. Base collector base collector kena reverse. Basic. Kalau tengok sini, you boleh tengok kat sini collector kita, sebab bila sebab reverse tu ni PNP betul lah, positif. Ni reverse bias. Maksud dia positif dengan negatif, dia berlawan. Kalau forward dia sama, negatif. Kalau reverse dia berlawan. So ni sama. Yang ni berlawan. Ni berlawan. So ni berlawan. P dengan positif dengan negatif, negatif dengan positif. Boleh faham So konsep dia apa? Untuk transistor, apa yang you kena pegang adalah, tak kisahlah PNP ke NPN ke, yang penting base emitter kena forward bias, manakala base collector kena reverse bias. Okay, bagaimana dia buat? Ni dia punya penerangan ringkas lah. Dan saya rasa video yang saya share tu ni lah, dia ceritakan ada gambar kartun apa, tangan tu kan. Menarik betul lah saya buat lah. Orang kata kreatif lah.
So tu boleh tengok dah. Sebab ini forward bias. Bila forward bias, kita tahulah dia boleh bergerak arus. So deflection region narrow. Ini deflection region kita, dia narrow. Bila narrow, so current boleh lalu lah. Low emitting carriers to be diffused into base. So dia nipis lah. Dia membenarkan untuk ke base. So ada current. Okay, current flow as a result of the formation of P-type to N-type. So betul lah. Ini sama konsep macam diode saja. P-type, N-type. Manakala untuk reverse bias, okay, still ada current tapi sangat-sangat kecil. Sebab depletion region dia besar. Sebab apa besar? Sebab reverse bias lah. Tu dia pegang. Sebab reverse bias. So ada tapi sangat-sangat sikit dia keluar. Okay, sebab tu the next untuk PNP pula samalah. Tadi PNP juga. So ni dia punya part. Dia combine dua-dua. So apa yang berlaku? Okay, current masuk IE, current keluar IB dan IC. Ni nampak current masuk IE. Sebab apa dia current masuk IE? Sebab ni dia dalam bentuk forward bias. Dan ni pun dia IB keluar compare masuk. Sebab apa? Dia tak boleh, sebab ni reverse. Sebab ada deflection rate kat sini, dia tak boleh mengalir lah. Maksudnya arah current kat sana tak boleh. So hanya arah current ke sana saja. Sebab tu ke sana. Okay. So bila kita combine antara sin of deflection region dengan orang kata widen deflection region. So ni IE kita. So ni IB kita. Sorry, IB. Dan ni adalah kita punya IC. Sikit saja. So kita combinekan lebih kurang kat sini. Sin distinguish type within and has allowability. A very small number of phase carriers will take part of resistance. Sebab so maksud dia small number of carriers will take this part. Maksud dia akan hanya ada sikit saja current akan mengalir ke IB. Sebab selalunya IB dengan IC dia punya value tu tak besar, micro atau milli. Kita akan tengok. Okay, ni the last part. Okay, the last part for this week lah. Okay, the large number of transmitted carriers will be diffused across bias into the P-type. Kita tutup. Maksud dia current tak banyak mengalir kat sini, kurang sebab reverse. Kat sini pula large number of unity will diffuse across the forward bias into the N-type. So kat sini banyak kat sini, tapi bila tiba dekat N-type, current kat sini akan sikit lain kali compare yang banyak kat sini lah. Ada base. Sebab tu forward, tu bias. Okay, based on the circuit, IE masuk, IB dengan IC keluar. So kita boleh gunakan rumus ni lah. IE equal to IC plus IB. Ni rumus nodal current kot, in out. So current masuk equal to current keluar. Sama you belajar dekat cerita kan. Itu sajalah untuk transistor. So boleh tengok video saya share tu ahad lepas tu. Korang tengok lah. Dan minit saja, tak lama pun. Sebab tu saya share. Dan selalunya video yang saya pilih tu saya tengok untuk mudah faham, untuk membantu anda faham lah. Selalunya lah saya tak akan bagi yang susah. Okay, saya InsyaAllah video yang saya selected tu less than 10 minutes supaya you dapat overview sikit. Sebab dalam kita keadaan online ni, tadi you dah online dengan Haji Zul, sambungan saya memang saya rasa terpu habis ni. Continue dengan start pukul 8 ni dah pukul berapa ni? 11.30 lah. Dah 40 lah ke 12 lah. Memang rasa saya dah terpu habis ni. Kalau transistor memang dah saturated. Saturated ni terpu sekejap apa, nanti kita tengok. Okay, ada apa soalan untuk for this week, minggu 5 minggu 6?
Okay, boleh? Ada persoalan? Ada lagi ya semua? Ada saya ada soalan. Tak ada soalan. Bagus. Bagus. Yang lain ada soalan? Yang lain. Tak ada. Tak ada. Dah tepu sangat tu kan, biasa tu. Saya pun itulah sebab last malam saya ada interview kan. So semalam pun 4 jam. So petang saya tak mampu lah nak buat kelas. Sebab tu saya proceed ambil lab anda lah. Okay, jadi untuk lab 3 minggu depan start. So hopefully this week you settle down lab 1 and lab 2, khususnya presentation lah. Okay, itu saja kot plan kat saya. Saya hari ni ada. Hari ni apa? Hari ni ada. Hadir. Okey. Oh, dia dah terpadam lah. Saya untuk video memang ada esok rasa. Better So, kenapa tu? ada hang pun ada. Ada apa? Ahmad ada hang. Ahmad ada ham. Oh, okey, tenden. Kejap, saya dah terkeluar ni. Tak tahu lah kenapa dia tiba-tiba switch off. Sebab saya tak ni pun tadi. Sekejap, saya on balik. Ahmad Adham ada, okey. Dini Hamidah ada? Ada. Okey. Saya. Oh, bahasa Jawi kau Zikri Muhammad Zani. Zikri lain dia slow saya. Okey, dia ada ni ke? Dia ada play kat sini tak? Tadi dia ada play tak tadi? Zikri duduk mana Zikri? Kelantan saya. Kelantan kat mana? Kelantan. Ketereh. Ketereh kat KB dah. Yang slow Dia kampung. Kampung kat Pelosok. Kedai ayam. Apa? Tadi ada kurang. Okey, nakip ada nakip. Nakip Senin. Okey ada tadi saya. Tadi ada. Hilang lah nakip. Tadi dia ada. Natasha dah masuk belum? Saya. So, yang pergi klinik tadi Ya, saya. Okey. Dengan saya dapat masuk. Normal? Okay. Ada saya. Okey. Nakib Nakib belum Nakib dengan Zikri tak ada tadi. Saya buat lab saya. Sorry? Tak. Saya nakib ada saya tadi saya. Okey. Adam Lennon cakap apa tadi? Tak dengar? Tak dapat tangkap? Tak apa je. Tak ada apa? Tak ada. Okey. Nakib tadi ada kan? Okey. Ramai sangat beta nakib ni. Okey, nanti apa maklum saja kot untuk hari ni. Jumpa lagi lah. So next week. Okey, itu saja. Saya tangguhkan Kabupaten Bayan Surah Tunas. Thank you sir. Okey. Assalamualaikum. Thank you, sir. Saya.